أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وعلى آله الطاهرين وأصحابه البادلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana kita ni? Maka adalah barang yang diwahyukan Allah Ta'ala itu ada 3 bagi. 1 bagi menyuruh. Tak habis lagi waktu dia. Yang keempat. Habis tu? Habis dah. Tu. Dan mustahil lawannya menyembunyikan. Sudah dah? Keempat dah. Fatonah. Okey. Qala keempat, fatonah artinya cerdik. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujjah akan mereka itu dan membatalkan segala dakwa mereka itu yang batilah. Qala muallifu rahimahullahu taala. Jadi yang keempat daripada 4 sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, yakni tak terima pada akal kita tidak adanya sifat-sifat ini pada rasul. Mana wajib, mana yang jadi rasul itu pasti ada sifat fatonah. Jadi terjemah bahasanya diibaratkan dengan kata artinya cerdik. Cerdik, pintar. Cerdik dengan makna macam mana? Yakni dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa, mana kekuatan, quwwah. Kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Dan berhujah akan mereka itu, akan segala lawan. Jadi sudah tentulah fatonah ini, dia cerdik. Bila kita kata cerdik ini, cerdik khususnya dia semua sifat-sifat ini, secara khususnya dia adalah berkait dengan hikmah dibangkitkan para rasul itu menjadi rasul. Empat sifat ini adalah berkait dengan perkara yang tak dapat tidak bagi seorang rasul itu, dia mesti kena ada sifat ini. Yang bermakna sifat-sifat ini adalah berkait secara langsung. Ialah dengan hikmah dijadikan, dilantikkan rasul itu sebagai rasul. Iaitu untuk memanggil manusia. Memanggil manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal kita tidak boleh menerima kalau seandainya seorang yang juru panggil Allah Ta'ala ini untuk memanggil manusia, makna dia tu tidak cerdik. Makna dia tidak pandai bagaimana untuk nak menguruskan manusia-manusia ini. Yang sudah tentu, mana kerja Nabi ialah untuk panggil manusia kepada agama Allah Ta'ala. Dalam arti kata, ialah membaiki manusia. Nabi, Rasul ini ialah muslih,
pembaiki manusia. Kerana sudah tentulah bila kita katakan bahawasanya memanggil manusia kepada agama Allah Ta'ala bermakna manusia tidak lagi berada pada agama Allah Ta'ala. Sudah tentu mereka berada pada agama yang batilah. Maknanya panggil manusia tu bukan panggil maknanya nak baiki manusia dari sudut akidahnya. Memperbaiki maksudnya ialah mana membuang perkara yang batilah. Sudah tu bermula dengan aqidatul batilatun, akidah yang batilah. Nak buat akidah yang batilah yang ada pada manusia, kemudian nak memasukkan akidah yang adil, akidah yang betul. Itulah aqidatul tauhid. Maknanya ialah nak ubah manusia, nak ubah pegangan manusia. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Nak ubah manusia daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Nak ubah hak selain daripada manusia itu mudah. Contohnya misalnya kita nak ubah kedudukan perabot di dalam rumah kita. Setiap hari kita nak ubah boleh? Asalkan kita larak saja. Dan kita tidak akan mendapat tentangan daripada mereka. Ya, binatang, untuk menguruskan binatang, hayawan lebih susah sikit. Tapi benda yang paling payah nak uruskan ialah manusia. Kerana manusia ini dia ada fikiran, dia boleh bertindak sendiri. Jadi kita nak ubah manusia, nak ubah perangai, ini nak ubah pegangan. Nak ubah pegangan, nak ubah perangai pun kita akan mendapat tentangan daripada mereka. Ini nak ubah pegangan, akidah, kepercayaan. Maka sudah tentulah akan berlaku pertentangan. Sudah tentu akan berlaku pertembungan. Maka masa inilah perlukan kepada suatu sifat yang boleh menangani masalah ini. Nama dia ialah al-fatanah, mana cerdik. Kita kena lihat maknanya sifat fatanah para rasul ini dari sudut apa dia? Dari sudut berhadapan dengan manusia. Dalam arti kata manusia akan menentang, akan berlawan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena para rasul ini akan mengubah mereka daripada suatu pegangan yang sudah rasikhah. Rasikhah yang sudah mantap dalam diri mereka. Jadi ini suatu perkara yang bukan mudah. Begitu Allah Ta'ala bekalkan kepada semua rasul dengan sifat fatanah ini. Karena bagaimana kalau mereka tidak ada sifat fatanah ini nak berdepan dengan manusia? Manusia ni pemikiran mereka, mereka rasa mereka sangat canggih. Pemikiran mereka sangat canggih, makna mereka bijak. Macam mana? Kita pun makna kita payah nak terima pandangan orang lain. Ini kita yang sama-sama Islam, yang sudah ada tempat, orang panggil, berpegang, sudah ada tempat rujukan yang satu. Tapi masih lagi kita tidak boleh menerima pandangan orang lain. Bagaimana seorang yang nak mengubahkan akidah, dia panggil pegangan. Ya, akidah ni bukan semacam pandangan-pandangan biasa sahaja. Bukan sebagai orang panggil idea-idea, fahaman-fahaman anutan biasa. Bila kita sebutkan akidah ialah sesuatu kepercayaan yang telah menunjang di dalam hati. Rasikhah. Rasikhah tu makna menunjang. Dia sudah bertapak dan menusuk dalam hati, orang panggil sanubari kita yang begitu sangat mendalam. Itu yang dikatakan sebagai kepercayaan. Itu yang dikatakan sebagai akidah. Sesuatu yang ditunjankan di dalam hati. Jadi itu yang kita nak ubah. Kita nak cabut buang itu. Itu bukan mudah. Maka sudah tentulah para rasul ini akan berhadapan dengan tentangan-tentangan yang sangat hebat daripada kaum mereka itu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala bekalkan mereka dengan sifat fatanah. Khususnya untuk berhujjah dengan mereka. Orang zaman kita sekarang cerdik juga, cerdik menipu. Itu bukan. Cerdik untuk meraih kepentingan diri sendiri. Cerdik dalam arti kata dalam agamanya menipu diri sendiri hakikatnya. Bila kita katakan bahasanya, sebab itu bila kita sebut cerdik ni pun kita kena faham. Bila kita doakan anak kita, biarlah anak kita cerdik. Cerdik itu jangan umum.
cerdik di dalam memanfaatkan semua perkara itu untuk agama. Cerdik macam tu. Cerdik dia belajar tu, dia dapat faham ilmu dan kefahaman itu membawa kepada dia memanfaatkan kepada agama. Sebab cerdik itu dia perkataan yang umum, dia boleh dibawa ke mana-mana. Cerdik menipu, boleh juga. Dengan sebab tu, bila dah perkara itu, orang tu, cerdik dia tu, pandai lah menipu. Jadi, bermakna perkataan ini digunakan untuk perkara yang tidak elok. Maka dengan itu, bila kita mendoakan dengan kecerdikan itu, biarlah kecerdikan yang memberi manfaat. Dan dalam Islam kita maksudnya, kita sebut dengan satu perkataan, al-barakah, wa bariklah. Dan mana, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku mencapai kejayaan cemerlang di dalam peperasaan dan berkatikanlah kejayaannya. Kalau dia berjaya, dia jadi berkat. Berkat itu apa dia? Pertama, kebaikan. Makna jadi kebaikan. Kan ramai anak-anak yang berjaya dalam pelajaran dan itulah yang dimahukan oleh para ibu bapa. Tapi akhirnya anak-anak yang berjaya dalam pelajaran inilah, yang terlalu cerdik inilah, yang mengecewakan hati kedua ibu bapa, yang melukakan hati kedua ibu bapa. Allah Ta'ala dah tunjuk dah dalam kehidupan kita sekarang. Akhirnya anak yang kurang disayangi itu kerana tidak berjaya dalam pelajaran. Kalau kita kata mudah-mudahan bodoh ke apa, akhirnya dialah dia duk cara kepada ibu bapa yang tua, duk tukar pampers. Anak yang cerdik itu dah boleh sayak itu dia terbang jauh-jauh. Jadi begitu orang panggil ibu merindui anak pun nak buat macam mana? Anak sibuk. Anak yang bodoh daripada kecilnya ni yang bersama-sama ibu bapanya sampai ke tua, itulah yang menjaga, yang membela dia. Cerdik juga, cerdik. Tapi akhirnya tidak memberi manfaat kepada kedua orang tua, kepada agama. Ramai orang-orang yang cerdik tetapi menjadi perosak kepada agama. Buat apa? Itu kena faham, cerdik. Cerdik Nabi ni, fatonah Nabi dalam arti kata apa? Dalam arti kata berdepan dengan musuh. Dapat mematahkan hujah lawan. Dapat mematahkan hujah lawan dan dapat berdepan dengan mereka tidak akan patah. Para Rasul tidak akan patah dari segi hujah. Sebab mereka diberi oleh Allah Ta'ala sifat fatonah. Begitu Nabi Ibrahim AS. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim Alam tara ila alladhi hajja fil adakah kamu tidak melihat kepada Ibrahim, kepada orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim AS? Makna daripada tentang apa dia? Tentang ketuhanannya, maksudnya dia mengaku dia tu jadi Tuhan. Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, kamu berkata makna Tuhan aku, dia menghidupkan, mematikan. Ketika tu Nabi Ibrahim mengatakan bahasanya Tuhan aku boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Itulah Namrud. Namrud ni makna berdepan mana dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS ketika berdepan dengan Namrud, Namrud ini dia mengaku ketuhanan. Dia mengaku dia Tuhan. Nabi Ibrahim AS kata, Tuhan ini maknanya yang boleh menghidupkan dan mematikan. Tuhan aku dia boleh menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Aku boleh juga menghidupkan dan juga mematikan. Bagaimana kalau menghidupkan, kalau mematikan itu kita fahamlah, bunuh dia Menghidupkan macam mana? Menghidupkan Namrud kata aku juga boleh mematikan, boleh menghidupkan. Mematikan itu kita kata mudah kita nak faham. Maksudnya dia bunuh. Menghidupkan macam mana? Menghidupkan maknanya aku menjatuhkan hukuman bunuh terhadap dia, kemudian aku cuk balik, aku tak jadi. Aku orang panggil tarik balik untuk membunuh. Maka itu nama dia menghidupkan. Itu kata Namrud. Dia panggil apa dia? Auta. Auta. Jadi kalau macam kita berhadapan dengan orang yang auta macam ni, macam mana kita? Kita nak jadi marah. Kita emosi, kita jadi marah. Sebab kita tidak bijak. Kita tidak bijak makna kita tak mampu nak orang panggil nak lawan balik ataupun nak handah balik. Macam mana? Bila dia kata mana? Kalau ana uhyi wa umit, saya pun boleh menghidupkan dan juga mematikan. Mana rupa menghidupkan? Menghidupkan. Menghidupkan itu, rupa dianya ialah saya menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang, kemudian
saya membatalkan hukuman membunuh mati itu. Maka itu nak mau dia menghidupkan. Itu bukan menghidupkan kita kata ni. Tapi orang yang semacam ini bagaimana cara dia? Kita tak sempat untuk berfikir. Bila kita tidak sempat, kita bila berhadapan dengan lawan, bila kita tak sempat berfikir, kita tak mampu mencari betul dia tu memang batilah, dia salah, dia tak betul. Memang kita betul, tetapi oleh kerana kita tidak bijak, kita tak mampu nak mematahkan atau kata orang Kelantan menghandah balik di atas diri dia. Lalu apa kata Nabi Ibrahim AS? Dia apabila orang itu, ni dia panggil inadiah, kerahking, degil. Bertenggak, kata orang kalian, bertenggak, manggak, hagah. Action orang panggil ni. Boleh menghidupkan, boleh mematikan. Macam mana menghidupkan? Mematikan tu fahamlah. Menghidupkan itu, aku menjatuhkan hukuman bunuh. Kemudian aku batalkan hukuman itu. Maksudnya aku menghidupkan dia. Aku tak jadi bunuh dia. Kalau kena kepada kita macam tu, sudah tu kita naik angin nak marah ni. Itu bukan menghidupkan ni. Itu dia punya auta dia. Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab, bahasanya Tuhan aku menaikkan matahari ke sebelah timur. Sekarang fa'ti biha minal maghribi. Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur. Sekarang aku nak kamu, hei Namrud, menaikkan matahari ke sebelah barat. Maghrib itu makna barat. Maghrib tu tempat jatuh matahari. Nak menaikkan matahari kot sebelah barat. Macam mana ni? Bila Nabi Ibrahim kata macam tu, dia pun tak ada nak fikir. Nak auta tu tak ada ni. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang-cenganglah oleh orang kafir itu, yakni Namrud. Dah kalau Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Kalau begitu aku boleh menghidupkan dan mematikan. Di masa tu perlu kepada sifat fatonah. Kalau tidak ada ini, kita akan jadi marah, kita akan jadi Sebab apa kita jadi marah? Sebab kita tak mampu untuk menjawab. Memang betul hak dia kata tu tidak betul. Tetapi dia ada cara dia, ada teknik dia. Kita tak boleh mengatakan, tak betul lah tu, tak nak itu. Tak sudah orang panggil. Dia mesti ada suatu hujah, suatu perkataan yang menyebabkan dia jadi buntu. Dia tercengang-cengang. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercengang-cenganglah orang yang kafir itu. Tak mampu nak menjawab. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menaikkan matahari ke sebelah timur. Sekarang dipersilakan kamu menaikkan matahari ke sebelah barat. Tercengang-cengang dia. Maknanya tak boleh nak. Itu bijaknya seorang Rasul itu, dia dapat mematahkan hujah. Begitu bukan Nabi Muhammad SAW sahaja. Semua Rasul itu ada sifat fatonah ini. Karena secara pemikirannya sangat mudah untuk kita fahamkan ini. Macam mana seorang Rasul itu, dia tidak macam kita. Kita ni, walaupun guru sekalipun, walaupun ustaz, walaupun tok guru makna, kadang-kadang kita tak mampu untuk menjawab. Soalan-soalan soalan itu bukan soalan untuk memahami ilmu, tapi soalan untuk memerangkap, untuk nak sudi kita. Kita tahu soalan tu soalan perangkap, tetapi kita tak mampu macam mana aku nak jawab ni. Kita tahu dah hak dia tanya mana tak betul itu sebab yalah, walaupun kita ni ada sifat fatanah, tapi tidaklah sama semacam para rasul alaihi wasallam. Mereka dia berada pada tahap Allah Taala yang berikan sifat ini. Dia panggil malakah. Malakah ni maknanya bakat. Kemampuan mereka berfikir bagaimana untuk nak menjawab segala hujah-hujah manusia. Manusia ni macam-macam, dia buat alasan. Misalnya contohnya kita kata kita ambil dah pendekatan dalam dakwah kita ni. Misalnya dalam bab kita mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, kepada melakukan ibadat. Contohnya mana sembahyang berjemaah, belajar. Di antara alasan-alasan yang diberikan ialah sibuk. Misalnya. Tak sempat, makna saya sibuk. Semua orang sibuk belaka sekarang. Zaman sekarang ni, zaman semua orang sibuk ni. Ya sibuk tetapi ada caranya. Biar kita ni dapat melakukan hubungan Allah dengan Allah Ta'ala. Sesibuk mana pun kita kena ada satu cara, satu kaedah
supaya kita ini boleh ada masa bersama dengan Allah Ta'ala. Maka kalau itu mujahadahnya, kita berusaha bersungguh-sungguh, kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kalau mau tolong Allah Ta'ala tolong akan kamu. Tapi kita ni hanya dok membuat alasan sibuk. Akhirnya, maknanya apabila kedatangan COVID-19 dan peringkat manusianya dibuatkan orang panggil PKP, masa tu sektor pekerjaan begitu banyak ditutup, tak boleh bekerja. Pendapatan manusia pun begitu, ada yang sebahagian kecil saja yang boleh bekerja dan ada pendapatan. Masa tu siapa-siapa dia pun dah tak jadi sibuk dah. Allah Ta'ala dah uji kita. Ketika COVID-19 dulu, ketika PKP dulu, kita tidak sibuk. Dah kita tak boleh keluar daripada rumah, melainkan di atas keperluan asasi untuk pergi ke mendapatkan bekalan. Dan itu adalah wakil daripada keluarga. Maksudnya kita tak jadi sibuk dah. Kita tidak pergi ke pantai, kita tidak orang panggil, tidak sibuk. Jadi kita tak sibuk itu, apa yang kita buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Adakah kita bertambah jadi rajin melakukan ibadat, sibuk kita melakukan ibadat, zikir, baca Quran, buat ibadat mana? Tidak juga. Bermakna bohong kita kata kita sibuk. Jadi maknanya pendakwah-pendakwah dia kena orang panggil standby sentiasa. Maksudnya setiap orang itu Allah Ta'ala bekalkan sifat orang panggil malakah, bakat, orang panggil kecerdikan ini berbeza-beza. Tetapi sebagai pendakwah kita kena berusaha. Berusaha dia boleh diasah, berusaha, standby dengan orang panggil jawapan-jawapan yang orang panggil kebiasaan alasan-alasan manusia. Dalam arti kata untuk tidak mengerjakan amal Islam itu, alasan-alasan mereka, kaji alasan mereka dan bersedia dengan jawapan-jawapan. Supaya kita boleh berhadapan dengan manusia itu dengan jawapan yang mantap. Begitu. Itu boleh diusahakan. Tetapi para rasul ini mereka memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bakat sifat fatonah ini mengatasi daripada manusia-manusia yang lain. Karena hikmah yang terbesar daripada dibangkit, diutuskan, dilantik mereka sebagai rasul untuk panggil manusia. Jadi macam mana kalau seandainya mereka tidak ada sifat fatonah ini, mereka nak berhadapan dengan manusia. Manusia sebagaimana yang saya sebutkan tadi ni, dia tidak sebagaimana jamadat. Jamadat ni benda-benda kaku yang tak bergerak-bergeri, yang kita gerakkan dia, alihkan dia. Dan hayawan tak sama. Manusia ni ada pemikiran bermakna dia akan melawan. Sudah tentu akan ada perlawanan. Dan perkara ini ditunjukkan dalam sejarahnya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan nabi-nabi yang rasul-rasul yang terdahulu sepanjang sejarah menunjukkan bahasanya tentu ada perlawanan daripada manusia. Maka sudah tentulah alat yang di antara yang paling besarnya ialah mestilah seorang pendakwah itu mestilah mempunyai sifat fatanah ini. Tapi yang kita selain daripada Nabi Rasul itu tafawud berlebih kuranglah. Para Rasul ini mereka berada pada tahap yang paling tinggi dari sudut fatanahnya. Jadi begitu sifat yang wajib kepada Rasul itu ialah sifat fatanah yang mana artinya cerdik dengan sekira-kira, maksudnya dalam arti kata ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Sebagaimana tadi. Mana ketika Namrud tadi mengatakan ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Bagaimana nak mematikan perkataan lawan ni? Menghentikan perkataan dia sehingga dia tak terkata-kata. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan aku menaikkan matahari ke sebelah timur, dipersilakan kamu naikkan matahari ke sebelah barat. Maka dia tak dapat menjawab. Fabuhita. Maknanya tercengang-cengang. Tercengang-cengang. Macam mana nak jawab? Tak boleh nak jawab. Maka jawapannya apa dia? Dia jawab juga. Jawab dia perintah kepada panggil pegawainya menghimpunkan kayu api yang sebegitu banyak. Lalu dihidupkan api itu. Lalu dicampurkan Nabi Ibrahim di dalam api. Itulah jawapan dia. Jawapan orang yang tidak ada hujah ialah menggunakan kekasaran ataupun kekuasaan. Kalau peringkat orang kampung enggak, pewi penapa. Dia kalah hujah. Tempelin. Bertumbuk. Kerana dia tak mampu menjawab hujah lawan dia. Lalu, inilah hujah dia. Itu bukan caranya. Jadi hujah lawan hujah. Jadi maksudnya ialah, begitu para rasul, dia mampu untuk menghentikan
perkataan lawan. Dan berhujah akan mereka itu. Mampu untuk berhujah, berdebat dengan mereka itu. Nah, dengan kaedah, dengan cara yang betul lah. Nah, dan membatalkan segala dakwah mereka itu yang batilah. Dakwaan-dakwaan mereka. Dakwah ini makna dakwaan itu ini maknanya dapat dipatuhkan oleh para rasul dengan baik, dengan mudah. Sebab mereka ini dibekalkan dengan sifat fatanah. Dia maknanya di antara kita di alam Nusantara ini, di antara ulama-ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran ilmu Islam Nusantara ini, antaranya banyaknya datang daripada Fatani. Jadi Fatani ni asal dianya ialah Pataning. Dia ada cerita dia. Pataning ni dia ada cerita dia ni. Maknanya raja yang memasuk, yang memeluk Islam di atas tangan Tok Pasai. Tu ada cerita dia. Jadi cerita dia ni makna dia tu mengejar-ngejar akan Kijang Putih bersama dengan hulu balan dia sampai kepada satu tempat. Maknanya orang panggil di pantai. Raja ni dia duduk ke belakang. Bila dia letih dia berhentilah. Jadi hulu balan yang meneruskannya sehingga hulu balan ini maknanya tidak dapat nak mengajari sehingga Kijang Putih itu makna hilang. Hilang tu masuk dalam semut-semut, tak dapat dikesan. Lalu hulu balan ini balik kepada raja mereka mengatakan bahawasanya Kijang Putih yang dikejar oleh mereka itu makna hilang. Lalu raja nak tahu di mana ke tempat hilangnya yang dia tu jadi gaib, jadi hilang. Jadi hulu balan saat ni bawalah raja ini kepada satu tempat, ialah di pantai. Maka dia kata patani lah, di patani. Patani dalam bahasa standardnya di pantai ini. Jadi patani itu salah satu daripada satu versi kepada tasmiah makna nama Fatani. Dan sekarang pun masih gunakan Patani di sana. Patani. Wilayah Patani. Tapi kita panggil Taning. Taning, orang Kelantan panggil Taning. Jadi Syekh Daud Fatani, asal mula cerita dia, dia letakkan di belakang nama dia Pataning lah. Pataning. Lalu cerita Syekh Daud Fatani ini dia maksudnya keluar daripada Fataninya seusia remaja 17 tahun kerana tentera makna kerajaan Syam sebelah utaranya telah menyerang kalian ke-6. 5 kali sebelum daripada ini mereka tidak berjaya. Ketika ini makna Fatani itu adalah sebuah negara. Fatani Darussalam nama dia. Setelah rajanya masuk Islam, ada cerita dia panjang lebar lah. Jadi ketika serangan kalian ke-6 dalam sejarahnya menyebut begitu, maknanya kerajaan Syam daripada itu dapat menakluki orang panggil Fatani sampai sekarang lah. Dan ketika itu Syekh Daud Fatani, oleh kerana Syekh Daud Fatani ini dia rapat dah dengan istana kerana bintang keulamaannya dah begitu terserlah. Walaupun di usia remajanya, lalu beliau diselamatkan oleh orang istana, mana lari meninggalkan istana. Kerana dia orang panggil tentera Syam saat ni dah dapat masuk dalam istana apa. Lari datang kepada tempat kita, disinggah di pulau apa tu? Pulau Duyun di Terengganu. Itu duduk di situ sehari. Selepas daripada itu, Syekh Daud Fatani dia pergi ke Aceh. Selama setahun duduk di Aceh. Kemudian selepas daripada itulah dia naik bersama dengan cucu saudara dia, Syekh Ismail Ad-Daudi. Itulah cucu saudara dia, penulis pengarang kepada kitab Matla'il Badrain. Lalu mereka berangkat ke Mekah, sehingga akhir hayat lah. Jadi, apabila Syekh Daud Fatani ini, asalnya Syekh Daud mana Al-Fatani. Fatani. Bila dia sampai ke tanah Arab, sekian lama duduk di Mekah, begitu orang Arab tanya, dia ni datang daripada mana? Lalu dia sebutlah negeri dia tu, nama dia ialah Patani. Patani. Patani ni dalam bahasa Arab, makna dia apa? Bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita, Fatani ni, kalau Fatani makna Fatinun, ejaan dia fa'alih ta nun. Fatinun, asal dia tu isim fa'ilnya. Makna Fatinun, orang yang buat fitnah. Apabila kita benakan dia di atas wazan mubalaghah. Wazan Fatani.
Macam kita fa'ilun yang memperoleh jadi fa'alun lima yud yang sangat perbuat. Mana banyak ghaffar. Tu ya benar. Ghaffar mana ghaffar yang sangat mengampung. Jadi fatinun bila dibinakan wazan mubalaghah jadi fatanun yang sangat membuat fitnah. Yang sangat-sangat suka membuat fitnah. Jadi Syekh Dr. Fatah ni pun baru perasan bahasanya maknanya begitu. Lalu oleh kerana itu tak comel lah makna dia. Mana negeri mana? Negeri orang yang suka buat fitnah. Fataniyun. Jadi dengan kecerdikan Syekh Dr. Fatah ni dia tukar sikit saja. Dia tukarkan tak itu kepada to. Dia tukarkan tak itu kepada to, dia buang tasydid. Jadi fatani. Jadi fatani itu ambil daripada fatonah. Jadi daripada fatani maka jadi fatani. Jadi kekalah tok guru sana mana di belakang nama mereka sebut al-fatan al-fatani. Tapi masih lagi kekal mana fatani istimal orang Siam. Jadi mana fatani ambil daripada fatonah. Maka sebab itulah mana orang panggil tok guru sana baba-baba sana tu. Begitu ulama-ulama sana banyak mengarang kitab ni orang ramanya dulu-dulu ialah daripada fatani. Jadi berkata dakwah mereka itu yang batilah. Tak kira lah apa-apa dakwaan. Dakwaan ini macam pengakuan zaman kita sekarang ni banyaklah. Dakwa-dakwi itu ini macam-macam. Jadi kena nak orang panggil kena asah, kena pupuk. Bagi kita yang tidak Nabi Rasul ini, itu kita kena asah. Allah Ta'ala beri kepada kita malakah bakat kecerdikan itu tafawuk berlebih kurang. Jadi kita nak orang panggil berhadapan di dalam dakwah zaman kita pada zaman kita sekarang kita berhadapan dengan macam-macam untuk melawan hujah-hujah orang zaman makna kita baca banyak mana dalam kitab-kitab itu para alim ulama kita jawapan-jawapan kepada dakwaan-dakwaan banyak dakwaan-dakwaan yang kalau kita kata dalam akidah tauhid ini maksudnya seperti Mu'tazilah puak-puak Mu'tazilah itu begitu banyak dakwaan-dakwaan mereka seperti yang telah kita ikuti sebelum daripada wajib solat aslahnya. Dan dakwaan bahasanya kita tidak dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sekarang ni kita sudah ada dah. Maklumat sudah ada dah. Kita perlu cari. Ulama-ulama sudah menjawab dah. Bagaimana menjawab orang panggil hujah-hujah lawan. Jadi para rasul mereka dibekalkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat ini. Kata mu'alif kita rahimahullah Ta'ala dan mustahil lawannya. Mustahil makna tentu tidak ada yang melawan baginya. Yang melawan kepada sifat batanah ini. Bagi para rasul. Mana akal kita tak boleh terima kata adanya lawan kepada sifat batanah. Apa dia lawan kepada sifat batanah? Iaitu bodoh. Bodoh dengan bahasa Kelantan batanah ini disebut bodoh. Makna bodoh. Mustahil para rasul itu bodoh. Akal kita tidak boleh terima bahasanya rasul itu bodoh. Sebab macam mana dia nak memanggil manusia, macam mana dia nak berdakwah, macam mana dia nak berhujah dengan manusia, macam mana dia nak mematahkan hujah, menghentikan kata-kata lawan. Kalau dia bodoh, tentu tidak boleh. Maka secara orang panggil kaedah pemikiran akal yang betulnya mengatakan tidak mungkin, itu makna mustahil. Mustahil makna tentu tidak. Tentu tak ada yang melawan kepada sifat fatanah ini bagi Rasul. Apa dia? Bodoh. Tentu Nabi ini tidak bodoh. Itu mustahil. Akal kita tidak boleh terima. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum daripada ini. Kewajipan kitanya ialah mengetahui segala akidah-akidah ketuhanan Allah Ta'ala juga para Rasul. Kemudian kita kena tahu dalil. Limadha kerana apa kena tahu dalil? Supaya lepas kita daripada taklid, iman taklid. Begitu juga para Rasul. Mana dalil kata Rasul itu bersifat dengan fatanah. Jadi dalil fatanah yang menunjukkan kata para Rasul alaihi wassalatu wassalam ini bersifat dengan fatanah. Bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu alif fatanah. Kalaulah ternafi maksudnya tidak ada sifat fatanah pada para Rasul ini. Nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujjah atas segala lawan mereka itu. Macam mana mereka nak mendirikan hujjah untuk nak berhujjah dengan para lawan.
Jadi kalau mereka tidak, ya boleh mendirikan hujah, tapi hujah yang tak mampu untuk mematahkan hujah lawan, itu tidak. Tak sampai. Jadi maksudnya mampu mendirikan hujah yang dapat mematahkan hujah lawan. Kalau ternafi sifat ini pada Rasul, jadi macam mana mereka nak berhujah dengan lawan? Untuk mematahkan hujah lawan, tentu tidak boleh. Dan iaitu tidak boleh mendirikan hujah di atas segala lawan mereka itu mustahil. Tentu tidak. Maknanya Rasul ini tidak mampu mendirikan hujah kepada lawan itu tentu tidak. Kerana apa? Kerana mengkhabarkan oleh Quran. Kerana Al-Qurannya menyatakan, mengkhabarkan maksudnya menyatakan dengan mendirikan mereka itu akan hujah atas segala lawan. Sedangkan Quran bagi tahu kepada kita, mereka itu dan antaranya ialah sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Alam tara ilal ladzi hajja tak ingat dikon. Fi mulki an atahullah mulk. Nah, jadi ayat ni, dalam ayat ni maknanya Allah Taala ceritakan bagaimana berlaku orang panggil dialog di antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan sudut berhujah tentang ketuhanan. Jadi Nabi Ibrahim AS dapat mematahkan hujah dengan Namrud, mana hujah Namrud yang menyebabkan Namrud akhir jadi tercengang-cengang, tidak mampu untuk menjawab balik. Nah. Dan begitu juga di dalam orang panggil Nabi Ibrahim juga ketika orang panggil dia merosakkan orang panggil berhala. Pun juga mana cara Nabi Ibrahim itu. Nah. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dia orang panggil membentangkan kepada manusia tentang ketuhanan Tuhan yang sebenar itu, yang dia mengatakan matahari lah, bila terbit matahari lah Tuhan aku. Tapi apabila matahari tenggelam, macam mana matahari ni Tuhan? Dia menyembunyikan diri pula, dia tu tak maknanya aku masih lagi memerlukan, maknanya akhirnya bulan, timbul bulan-bulan, begitu juga bintang. Tapi semuanya akhirnya mereka itu tidak ada kesempurnaan sebagai Tuhan. Maka itu Nabi Ibrahim mengatakan matahari itu ialah sebagai satu dalih, satu cara untuk orang panggil bawa manusia kepada satu pemikiran bahasanya mana sesuatu yang orang panggil manfaatnya itu boleh terhenti-henti. Nah, ini macam mana dia jadi Tuhan? Tuhan ini sepatutnya sentiasa mengawasi kita, menjaga kita, backup kita. Nah, jadi cara lagi tu cara membuat orang manusia berfikir dengan pemikirannya betul itu. Sehingga mereka akan iktiraf, mengakui. Itu perlu kepada kecerdikan, perlu kepada sifat fatonah. Jadi dalam Quran banyak Allah Ta'ala paparkan kecerdikan para rasul, bukan saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita boleh baca sejarah. Nah, cerdiknya Nabi. Fatonah Nabi antaranya, maksudnya fatonah Nabi itu mengatasi emosi. Kecerdikan dia kebanyakan daripada kita ni, maknanya seorang yang cerdik itu kecerdikan dia itu, tapi apabila dia beremosi tak ada dah cerdik dia. Sebab itulah kata hukama, dia kata kalau kamu nak tengok orang yang cerdik itu dia jadi bodoh sikit daripada cerdik, tengoklah masa dia marah. Sebab orang apabila dia marah dia akan jadi kurang cerdik daripada tahap kecerdikan dia. Tu. Sebab itulah Nabi kata maknanya orang cerdik ni maksudnya ialah orang dapat sampai kepada maksud dia, matlamat dia. Tengok Nabi dalam menangan, dalam banyak perkara ni, semua perkara yang ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu terserlah akhirnya Nabi seorang yang sangat cerdik. Contohnya, banyak contoh kalau kita nak tunjukkan contoh bagaimana kecerdikan cara Nabi mengambil tindakan dan menangani sesuatu isu yang berlaku. Misalnya, cerita seorang A'rabi yang masuk dalam masjid, lalu dia kencing di dalam masjid. Jadi kencing dalam masjid macam mana pula? Mana ada orang boleh kencing dalam masjid? Yalah, tak apalah kalau masjid zaman kita sekarang ini tidak munasabah. Tidak tasawur pada akal kita ada orang yang tergamuk untuk kencing dalam masjid. Karena masjid kita itu dengan lantainya, dengan kapetnya. Ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pasir, lantainya ialah pasir. Maka kalau ada orang yang kencing yang agak jauh daripada ilmu Islam, memang dia tergamuk buat macam tu. Apatah lagi ini daripada golongan orang A'rabi yang sikap dia tu agak kasar. Ketika A'rabi ini kencing, begitu para sahabat yang ada dalam masjid, begitu
mula untuk menerkan untuk melarang dia Tapi Nabi melarang, jangan. Nabi kata jangan halang dia, biar dia kencing. Kerana dia sudah kencing dah. Kalau belum daripada kencing tak apa nak lari. Sekarang dia sudah kencing. Sebab apa Nabi lari sahabat daripada pergi mendapatkan. Kerana kalau para sahabat itu begitu menerkang pada sudah tentu dia akan lari. Dan akhirnya najisnya itu akan ecek habis. Merata. Sekarang kalau dia kencing, kerana lantainya adalah pasir, dia akan hanya pada tempat itu saja. Jadi kita kadang-kadang emosi kita terlalu marah dengan tindakan yang sangat biadab. Lalu tindakan kita akhirnya akan menjadi lebih mudarat. Begitu dalam dakwah. Dalam dakwah ini kadang-kadang pendakwah itu menggunakan emosi, akhirnya dia menjadi lebih mudarat. Pendakwah sebaliknya, sepatutnya mengurangkan mudarat. Kalaupun tidak dapat menghilangkan mudarat 100%. Tetapi mengurangkan kepada mana tahap yang paling kurang. Begitu juga Nabi. Di antara orang panggil banyak dalam sirah Nabi itu begitu menonjolnya bijaksana mana fatanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah ketika perjanjian Hudaibiyah. Kita sendiri pun mula-mula kali pertama kita baca isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, butiran kepada perjanjian Hudaibiyah itu memang kita akan emosi. Kalau benda itu berat sebelah, benda itu tidak adil, tentu kita akan emosi. Tapi bagaimana sikap Nabi? Nabi melihat, Nabi ni maksudnya dia nampak selalu dah. Akibah. Akibah ni perkara-perkara yang akhirnya akan berlaku. Tetapi kita ni nampak selapis sahaja. Para sahabat begitu tidak puas hati. Dengan kandungan orang panggil perjanjian Hudaibiyah. Sehingga mereka telah berniat ihram. Dan akhirnya mereka kena bertahalul. Begitu Nabi menyuruh para sahabat untuk bertahalul, mencukurkan rambut dan menyelehkan kambing. Mereka jadi bukan mereka tak dengar kata tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ferasnya mereka, kecewa mereka dengan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah itu menyebabkan mereka tidak bersegera mengikut perintah Rasul. Sehingga isteri Rasul menasihatkan Rasul supaya buat dahulu, cukur kepala, kemudian sahabat lain pun pakai ikutlah. Tapi pada masa permulaan Nabi suruh tu mereka tidak begitu bersegera untuk melakukannya. Kerana keferasan, kekecewaan. Kerana butiran dalam perjanjian Hudaibiyah itu memang berat sebelah. Contohnya ialah mana-mana orang Mekah yang masuk Islam, mereka lari ke Madinah. Maka Nabi kena mengembalikan mereka ke Mekah semula. Jadi kalau mengembalikan mereka ke Mekah semula, bermakna ini menganiayai orang Islam itu. Mereka sudah tentu akan dizalimi dengan lebih teruk lagi. Jadi ini tidak adil. Satu lagi pula, kalau orang Madinah, mana-mana orang Madinah, dia jadi murtad ke, dia kembali kepada Mekah, maka itu tidak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Jadi, itu suatu itu kita ambil sikit saja. Itu sudah tentu tidak adil. Berat sebelah. Jadi ini tidak adil. Begitulah soalnya makna para sahabat kata, macam mana lagu ni. Kita ni orang panggil ni tak aci ni, perjanjian macam ni makna berat sebelah ni. Sahabat-sahabat itu begitu sangat tidak puas hati ni. Tapi tak ada arah lah, kerana ini adalah datang daripada Rasul. Rasul bersetuju dengan isi kandungan perjanjian itu. Tapi akhirnya, itulah orang panggil bibit-bibit kemenangan, kejayaan kepada Islam. Orang Mekah, orang Islam yang duduk di Mekah yang belum berhijrah semasa berlaku peristiwa hijrah. Maka bila mereka keluar untuk pergi ke Madinah, bila sampai ke Madinah, Nabi mengatakan bahasanya kamu kena kembali ke Mekah semula. Jadi maknanya Nabi, maknanya tidak boleh orang panggil, makna Nabi tidak boleh mempertahankan mereka. Jadi begitu maknanya sangat orang panggil menyedihkan kepada para sahabat. Tapi akhirnya yang dikembalikan Mekah ni tak sampai ke Mekah. Mana dia tak balik, akhirnya maknanya dia duduk di satu tempat dan akhirnya mereka inilah yang mengganggu orang-orang kafir. Itu menyusahkan.
Menyusahkan orang musyrik Mekah. Begitu juga kalau orang yang sudah tidak mau kepada ajaran Islam itu, mereka nak kembali ke Mekah, biarkan saja mereka kembali. Kalau tidak, itu merupakan duri dalam daging. Gunting dalam lipatan. Lebih baik. Itu musuh yang paling ditakuti, yang sepatut kita takut ialah musuh dalam selimut. Sebab kita tak tahu dia ada musuh. Jadi kalau mengekalkan mereka di Madinah, itu merugikan, memudaratkan. Jadi setelah lama selepas daripada itu, berlakulah keuntungan, memperoleh keberuntungan. Dengan sebab, mereka itu maksudnya yang Islam tu yang daripada Mekah pergi kepada Madinah dikembalikan balik, mereka tak sampai ke Mekah. Akhirnya mereka itu mengganggu kafilah perniagaan macam-macam. Itu menyusahkan. Jadi bila sampai satu masanya, barulah sahabat-sahabat tu nampak. Begitu fatanah Nabi itu mengatasi emosi. Sebab Nabi melihat itu dengan lebih jelas daripada orang-orang lain. Tu. Karena Nabi dipimpin oleh Allah Ta'ala secara direct, secara langsung. Jadi kalau seorang Rasul itu tidak ada sifat fatanah, bagaimana? Untuk berhadapan dengan manusia ni. Dia kerana dakwah ni ialah nak baiki manusia. Nak baiki kereta, motor dan apa-apa saja tu tak apa kita belajar ilmunya, tahulah. Dakwah ni walaupun kita ada ilmu dakwah, belum tentu kita dapat memperbaiki manusia. Sebab apa? Sebab dia orang panggil, dia mengatasi ilmu. Dia perlu orang panggil perhatian dan banyak alat-alat yang perlu digunakan. Kena sabar, kena halim, kena lemah lembut. Tidak boleh pun guna emosi. Ya kena guna emosi. Ada tepatnya kena guna emosi. Emosi ni dia ada manfaat dia. Umpamanya marah. Marah kena guna ketika mana? Kita kena guna marah supaya orang tidak untuk nak jaga agama. Kena marah. Sebagaimana sekarang mana orang panggil Yahudi, makna awak khianat Zionis, mengganyan orang panggil umat Islam di falah, makna kita kena marah. Tak boleh kita tak apalah, tak boleh. Kita kena marah. Sekurang-kurangnya kita kena ada perasaan marah. Maksudnya orang mengganggu agama kita, mencabul, orang mempermainkan Al-Quran, kita kena tunjuk rasa marah. Tu kena gunalah marah. Tapi biarlah orang panggil bagaimana tindakan sepatutnya kepada orang yang mempermainkan agama kita. Baik syariat ke hukum hakam ke. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang jahil, mereka mempermainkan hukum hakam Islam. Kita kena tunjukkan rasa marah kita, bahasanya tak betul dia. Nak jaga harta benda kita kena marah. Sebab itu kehormatan kita, murah kita. Itu kena marah. Kena guna emosi juga. Kalau tak guna langsung, tak boleh. Sebab apa yang Allah Ta'ala beri itu semuanya ada manfaat, ada gunanya. Tetapi dalam kebanyakan masa dan keadaannya, maksudnya mestilah orang panggil, emosi pun perlulah dipandu oleh sifat cerdik. Yakni melihat apa pun tindakan yang kita lakukan, itulah mesti kita nampak dia punya aqibah. Aqibah, makna aqibah tu maksudnya ujung suk jatuh satu pekerjaan, makna kesudahannya bagaimana. Ya kita ni kalau kita marah, kita akan memuaskan hati kita sahaja. Kita tak kira dah apa nak jadi, aku tak kira dah hari ni, bertumpah darah pun bertumpah darah lah. Tu kesombongan kita. Kesombongan kita tanpa memikirkan kebaikan-kebaikan kadar mudaratan kepada orang. Jadi kalau ada orang halang kita jangan buat, itu akan jadi mudarat kepada orang lain. Tak kira. Kita ni nak memuaskan hati kita. Itu begitu sifat kita. Kita terkalahkan dengan emosi kita, dengan nafsu kita lah. Para Rasul tidak begitu. Mereka dipimpin oleh Allah Ta'ala sendiri dan Allah Ta'ala bekalkan alatnya ialah sifat fatanah ini. Jadi, mana mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu, dan iaitu mustahil kerana menkhabar, yakni memberitahu oleh Al-Quran dengan mendiri mereka itu akan hujah atas segala lawan. Maka tafriqnya, itu dipanggil maka tafriq. Maka sabitlah, mana tetaplah, yakni pada hati kita. Sabit itu pada diri kita, bukan pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni ada dalil ke, tak ada dalil. Kita tahu ke, kita tak tahu, kita i'tiqad ke, ataupun kita tidak i'tiqad, tetap sabit, orang panggil. Mana kalau di Rasul itu sifat fatanah ini. Kalau Allah Ta'ala memberikan sifat fatanah kepada Rasul, itulah. Walaupun tidak ada dalil. Dalil itu untuk menetapkan perkara itu pada hati kita, manusia ini.
Jadi bila ada dalil, kita pun kejaplah, mantaplah pegangan terhadap apa-apa sahaja perkara. Seumpama pegangan kita bahasanya, Rasul itu bersifat dengan fatonah. Maka sabitlah cerdik mereka itu para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila sabit, tetaplah ia cerdik. Jadi fatonah para Rasul itu mustahilah bodohnya. Jadi tentulah tidak bodohnya para Rasul. Tu. Bila sabit, satunya, yang lawannya akan jadi mustahil. Begitulah kaedahnya. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, begitu setelah selesai daripada membicarakan sifat yang wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian, satu akidah lagi. Saat ni 4 akidah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4 akidah tentang risalah, nubuah, para Rasul, para Nabi. Itulah maknanya 4 sifat yang wajib. Maka ada 4 akidah. Datang pula 1 akidah. Itulah sifat yang harus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan harus pada hak segala anbiya dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul maksudnya jamak ramai. Kalau seorang Rasul. Jadi harus pada hak, pada zat, pada hak, mana pada zat segala anbiya, para nabi, semua nabi-nabi, dan Rasul alaihi wassalatu wassalam itu harus apa dia? Harus segala sifat manusia. Harus segala sifat manusia. Yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Maksudnya mengurangkan sifat kenabian dan kerasulan mereka. Itu yang maha tinggi, itu makna sifat kerasulan. Makna harus bagi sekalian Rasul dan Nabi itu bersifat dengan semua sifat-sifat manusia yang biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Hanya saja aku ialah manusia biasa seperti kamu juga. Malaikat diberi wahyu kepada aku, maksudnya aku dilantik jadi Rasul. Sudah tentulah, ya aku ada sifat manusia yang biasa. Tetapi sudah tentulah ada keistimewaannya, mazayanya. Dengan seperti aku lebih tabah berbanding dengan kamu. Ya aku juga rasa sedih, aku juga sakit hati. Aku juga orang panggil boleh jadi orang panggil lemah. Itu berlaku. Tapi kerana aku diberi wahyu, maksudnya aku ni adalah Rasul, aku lebih tabah. Tu. Manakah yang dikatakan sifat yang harus bagi sekalian Rasul? Seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal. Alasan musyrikin Mekah yang pertama, yang mula-mula tidak boleh terima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mendakwa dirinya menjadi Rasul, menjadi Nabi kepada musyrikin Mekah. Mula-mula hujah yang mereka kemukakan ialah bahasanya macam mana Nabi Muhammad ini adalah Rasul. Sedangkan dia makan seperti kami. Dia minum seperti kami. Dia pergi ke kedai. Jadi alasan mereka tidak terima dakwah Nabi. Apa dia? Ialah macam mana Nabi Muhammad ni ialah Rasul. Rasul ni sepatutnya tidaklah seperti kami. Maksud Rasul ni sepatutnya macam jin ke malaikat. Baru yolo, baru betul. Itu pandangan mereka. Lalu Nabi menjawab. Nabi jawab, kalaulah Rasul itu jin ke malaikat yang tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia, dia macam mana dia boleh jadi Rasul? Karena Rasul ini adalah pribadi yang diutus, dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengajar manusia, menjadi hamba Allah Ta'ala dan tunjuk contoh. Tunjuk contoh bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala. Maknanya mengajar manusia menjadi manusia dan juga tunjuk contoh bagaimana menjadi manusia. Jadi, kalau malaikat yang menjadi Rasul, dan Rasul ini mesti menjadi ikutan manusia.
Rasul ini untuk dicontohi akan perbuatannya, cara-cara kehidupannya. Jadi kalau malaikat itu yang menjadi rasul, kalau jin yang menjadi rasul, maka macam mana manusia nak mengikut? Sebab tabiat malaikat tak sama, malaikat tak makan, tak minum. Jadi macam mana orang panggil mujahadah kita untuk orang panggil menjaga daripada memakan banyak dan malaikat memang tak makan di mula lagi. Tidak adil malaikat menyuruh kita supaya meninggalkan banyak makan kerana dia sendiri makan pun tidak. Rasul makan. Para rasul juga berhajat kepada makan. Lalu para rasul juga tabiatnya sama dengan kita. Kalau rasul menyuruh kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibadah ini bukan perkara yang disukai oleh nafsu kita. Kita kena mujahadah. Nak melakukan ibadah kita kena mujahadah, kena lawan. Keinginan nafsu kita paling lekeh nak kepada rehat, nak santai-santai, nak manjakan diri. Kena lawan. Malaikat majbul, mana orang panggil melakukan ibadat bijibilliyah, makna secara semula jadi. Tabiat mereka ialah melakukan ibadat. Mereka tak perlu mujahadah. Jadi kalau malaikat menyuruh kita mengajak kita melakukan ibadah, tak apalah malaikat, moga dia tidak perlu mujahadah lawan nafsu dia, lawan syaitan. Sedaklah dia buat ibadat Kita disuruh meninggalkan maksiat Jadi kalau Rasul itu daripada kalangan manusia yang mempunyai sifat yang sama, tabiat yang sama dengan manusia, adalah kalau Rasul itu dapat melakukan ibadat meninggalkan maksiat, maka adalah munasabah untuk kita mengikuti mereka. Dan dalam kehidupannya, macam mana kita nak menjalani kehidupan, kerana Nabi itu untuk dicontohi, diikuti akan dia. Kalaulah Rasul itu bukan manusia, tetapi malaikat ataupun jin, sukar untuk manusia mencontohi ataupun mengikuti perangai-perangai mana Rasulnya. Maka bila Nabi kata macam tu, itu sungguh daripada fatonah. Bila Nabi kata macam tu, mereka pun, mereka tu tidak menzahirkan mereka boleh terima. Logiknya begitulah. Tapi mereka tak mengaku juga. Tapi mereka tak kata lah. Mereka tak kata dah, macam mana Muhammad itu Rasul. Makan seperti kami, minum seperti kami, berkahwin seperti kami, pergi ke kedai seperti kami. Memanglah Rasulnya sepatutnya begitulah. Sebab itu adalah kegiatan dan juga perangai manusia. Mengapa kamu rasa heran, rasa pelik macam mana Nabi itu boleh pergi ke... Memang itu dah sepatutnya sebab dia itu adalah contoh kepada kamu. Tu. Maka Nabi itu menunjukkan contoh kalau pergi ke pasar atas tujuan apa dia. Qadar keperluan sahaja. Berkahwin untuk apa dia. Semua itu makna ditunjukkan oleh para Rasul. Supaya umatnya boleh mencontohi. Lalu musyrikin Mekah pun dia rasa hujah dia tu makna tak betul. Maksudnya seorang Rasul tu kena jin, kena malaikat tak betul. Tapi dia tak mengakulah di hadapan Nabi. Dia malu. Tapi dia alih pula. Tu nak ayat kata Rasul harus bersifat dengan sifat manusia yang biasa-biasa. Kerana hikmah yang terbesar daripada jari Rasul itu ialah menarik manusia kepada agama Allah Ta'ala. Maka macam mana manusia nak faham? Ialah kena ada contoh. Selepas daripada itu, mereka membuat hujah pula bahawasanya seorang Rasul itu mestilah seorang yang mulia pula. Mana seorang Rasul itu mestilah seorang yang mulia. Maksudnya, secara otomatiknya mereka sudah mengakui hujah Nabi. Bahawa seorang Rasul itu sepatutnya ialah manusia juga. Daripada bangsa orang yang didakwah. Pendakwah itu mestilah daripada bangsa ataupun kumpulan orang yang didakwah itu. Kalau manusia yang didakwah maknanya Rasul itu mesti manusia juga. Mereka dapat menerima hujah Nabi ini tapi mereka tak mengakulah. Lalu mereka alih pula kepada hujah. Maknanya seorang yang jadi Rasul itu mestilah orang yang cukup-cukup mulia. Dia manusia tak apa. Tapi dia kena cukup-cukup mulia. Tu. Kita bersetuju dengan kata dia tu. Seorang Rasul itu mestilah yang cukup-cukup mulia. Cumanya, cara dia pasan mulia tu macam mana? Situ jadi tak serupa. Macam mana tak serupa? Kerana dia kata mulia tu ada harta banyak, ada pangkat, ada kedudukan. Pas Nabi ni, Nabi apa yang ada? Mana tak ada. Jadi Nabi ni tidak mulia kepada mereka.
Sedangkan bagi pandangan kita orang Islam ini bukan begitu. Mulia itu mana inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Yang paling tinggi wa in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling tinggi sekali seandainya kamu beriman. Nak jadi tinggi dengan iman, nak jadi mulia dengan takwa. Tapi musyrikin Mekah ni dia fahamkan orang yang mulia itu ialah orang yang ada harta banyak, pangkat tinggi, jawatan tinggi. Itu tidak betul. Tu. Jadi maknanya makna seperti makan, minum, sakit dan juga bergurai hal itu harus berlaku kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi benda tu bukan suatu benda yang mustahil, bahkan harus berlaku. Supaya apa? Supaya dia panggil antara hikmah dalam dakwah itu, salah satu daripadanya ialah kena ada satu titik persamaan di antara da'i, orang yang berdakwah, dengan mad'u, orang yang didakwah. Barulah mudah nak masuk dakwah saat ni. Maka dengan sebab itu logiknya adalah Rasul itu mestilah daripada kalangan orang-orang yang nak didakwah. Maknanya kalau manusia yang bersifat, dia manusia pun dia ada sifat-sifat yang biasa seperti manusia yang lain. Cuma tentulah ada keistimewaan, kekhususan kepada para rasul dan juga para nabi. Maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.